Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar yang saya hormati. Semoga sihat-sihat selalu. Untuk minggu ni, sebelum saya teruskan dengan kuliah pada pagi ini, saya nak maklumkan bahawa kita ada satu ujian yang akan diberikan nanti. Saya akan set semula dalam WhatsApp bila waktu yang sesuai untuk kamu menjawab soalan tersebut. Soalan ujian ni ada 10 soalan objektif. Kamu kena tanda objektif tu, dan akan datang kita akan ada lagi kuis dan juga ada lagi test 2 lah. Supaya lebih mantap sikitlah penilaian, sebab kan penilaian kita di rumah agak sukar untuk mendapatkan penilaian yang tepat lah. Hari ini saya ada satu lita elektronik. Awak tahu tak apa lita ni? Yang saya tunjukkan ni pada skrin. Ini yang saya dapatkan daripada online. Ini adalah satu lita power supply yang menghasilkan keluaran dia ialah berapa? Kalau tengok kat situ, dia menggunakan LM7812, maka keluaran dia biasanya adalah 12 volt. Dia bergantung kepada dipanggil LM7812 ni adalah dipanggil apa? Dia sama macam chip IC lah, regulator yang bernombor LM7812. Ni yang kat tengah ni, yang 3 kaki ni kan. Dia macam IC lah. Yang ni yang menentukan dia punya dia punya keluaran dia. Tapi kalau kita nak gunakan untuk dapatkan 5 volt, jadi kita gunakan LM7805. Nantilah kita tengok dalam sistem kita ada tak IC 7805 tu. Sebelum tu, jadi saya nak cerita dulu daripada awal ni. Kita boleh kategorikan dia kepada beberapa block diagram lah. Yang pertama sekali, kat belakang ni kita ada AC, alternating current. Supply iaitu 230 volt. AC supply daripada soket masukkan ni. Kita tengok kat sini, masukkan dia adalah 230 volt lah. Jadi masuk kepada transformer. Ni adalah transformer lah. Ada coil, ada primary and secondary coil. Jadi nilai coil ni adalah penentu lah untuk pengiraan. Jadi boleh tengok dalam Google dia punya formula. Jadi formula ada primary dia punya coil dan juga secondary punya coil lah. Bilangan coil itu adalah menentukan sama ada dia step up ataupun step down of voltage. Dalam kategori ni, kalau awak lihat transformer yang digunakan ni, masukkan dia adalah 230. Jadi keluaran dia tu adalah 12 volt. 12 volt. Jadi dia step down lah, tinggi dan rendahkan. Selepas dia menggunakan transformer ni, dia akan pergi kepada satu lagi lita, iaitu nama dia yang menggunakan diode ni. Ada 4 diode. Kita boleh lukis menggunakan 4 diode, tapi di dalam live wire tu mungkin dah ada dipanggil sebagai bridge yang menggunakan 4 diode. Menggunakan 4 diode. Diode 4 ni berfungsi sebagai yang dikatakan sebagai rectifier. This one we call the rectifier punya block diagram. Rectifier ada 4. Untuk rectifier ni, kalau you pergi Google, dia ada banyak lah. Dia ada half wave, dia ada full wave dan juga ada bridge. Ada 3 lah kaedah. Yang menggunakan 1 diode, menggunakan 2 diode dan menggunakan 4 diode. Jadi yang menggunakan 4 diode ni lebih baik lah. Dia tidak perlukan polariti lah belakang ni. Dia boleh masukkan mana-mana point dalam soket tu. Ada yang kena masuk ikut polariti dan tidak ada polariti kan. Jadi menggunakan ni lebih selamat. Itu yang kita selepas block diagram ni, block diagram of
rectifier dia pergi kepada satu komponen, ya komponen apa ni? Okey, dia ada positif dan negatif. Negatif kena groundkan lah. Okey, dia ada satu komponen, nilai dia, awak tahu tak apa nilai ni? Ini adalah satu kapasitor elektrolitik, kapasitor besar yang mempunyai polariti, iaitu positif dan negatif ke bawah ni. Kalau you silap pasang reverse, maka dia akan menghasilkan satu letupan menghasilkan satu letupan yang macam mercun, okey, pump, okey, habislah rosak. Kalau reverse lah. Kalau tak reverse tak apa, tapi dia untuk makluman juga kalau di factory kita dapat barang ni, dia kena test. Saya pernah buat bila kita terima barang ni satu pallet ataupun satu kontainer barang, tapi terlalu banyak lah kalau satu kontainer sebab warna kecil kan. Kita dapat lah dalam 10 kotak kan. 10 kotak, jadi kita kena buat sampling check, sampling, ambil sampel dalam beberapa pieces, melihat pada jadual. Biasanya jadual tu kita ambil kalau 5,000 mungkin 32 pieces sajalah. Kita ambil 32 pieces tu, check satu-satu, check dia punya nilai. Ada tak nilai ni nilai 1000 microfarad. Itu dia kapasitor dia ya. Ini dia adalah microfarad. F tu farad, U ni adalah bentuk micro sebenarnya. Ada tanda micro tu. Microprocessor, microvolt, microfarad, microampere dan sebagainya lah. Itu adalah micro, iaitu negatif 6. Okey. Dan dia tulis kat body tu adalah 225 volt. Dia boleh sesuai lah untuk guna. Okey, yang ni kita panggil dia block diagram of filter. Dia nak filterkan dia punya keluaran daripada rectifier ni, nak filterkan dia supaya dia mengurangkan waveform itu, nak bertukar kepada DC. Jadi dia letaklah satu kapasitor ni. Okey, kapasitor ni dia ada charge. Dia ada charge seolah-olah macam ada voltage simpanan di dalam dia. Okey, jadi dia nak mengurangkan supaya dia bertukar daripada wave, sebab keluaran daripada kat sini dia masih lagi waveform. Nanti kita ukur, nanti kita check keluaran di sini dengan keluaran di sini, kita boleh ukur lah menggunakan software nanti. Okey, kita boleh buktikan lah bentuk gelombang dia. Jadi kita boleh tengok. Tu yang saya nak buat software ni. Saya nak gunakan software ni untuk lukis gambar ni lah nanti. Jadi you boleh check dekat masukan dia apa. Selepas ni apa di keluaran dia. Dan selepas ni apa keluaran dia. Jadi you boleh nampak dia punya step by step. Kat mana yang dia tukar daripada AC kepada DC. Okey, selepas kapasitor ni, kapasitor elektrolitik ni, nilai dia adalah 1000. Sebab apa nilai besar? Sebab dia bagi bila kita guna besar, dia ada simpanan charge tu banyak sikit lah. Simpanan charge tu. Dan dia boleh mewakilkan nilai volt dia lah. Mewakilkan nilai volt dia, simpanan sementara. Okey, kita katalah keluaran daripada filter ni dah hampir DC. Ada lagi denyutan dia lah. Ada lagi lengkupkan dia tu. Tak sepenuhnya lagi dia punya DC. Tetapi kita bagilah satu, untuk meng-DC-kan dia, kita bagilah LM7812 ni. Okay. Kita bagi LM7812, jadi dia ada input, dia ada output dan dia ada common. Common ni adalah ground lah. Kita bagi dia ground, lepas tu ada input dan output. Okey, apa fungsi ni? Fungsi ni adalah regulator. Regulator ni lah memaksa supaya keluaran dia dipaksa keluar 12 volt DC tanpa lekukkan lagi dah. Tidak ada gelombang lagi. Sebab itu dipanggil regulator. Regulator ni dia masuk, tak masuk bentuk lain, keluar bentuk lain. Macam itulah. Okay. Masuk ada denyut, keluar dah straight DC. Dah ada DC dah. Okay. Jadi bila kita keluar, sebab tu komponen ni biasanya dia kena ada penyejuk lah. Regulator ni dia kena ada satu sink. Dia panggil apa? Sink lah untuk, saya tak ingat dah. Penyejuk lah. Biasanya dia buat daripada aluminium. Okay, dia letak kat situ lah supaya dia
boleh tolong sejukkan. Tidak kalau kita pegang, dia panas. Sebab itu power supply panas. Sebab ni lah, dia memaksa komponen ni. Daripada nilai ni bertukar kepada nilai ni, dia panas. Dia menghasilkan haba. Sebab itu mana-mana you tengok power supply, dia ada haba kan, dia ada panas sikit. Okay. Seterusnya, keluaran daripada sini mungkin ada lagi sedikit-sedikit denyutan yang tidak diminati. Okay, selepas output 3 ni, sebenarnya dah diisi dah, tapi masih lagi belum berpuas hati. Kalau kita menggunakan, dulu kita menggunakan telefon cordless, ingat tak cordless? Okay, sekarang ni kita dah ada wireless, kita ada handphone kan. Sebelum handphone lagi, kita ada cordless. Telefon rumah kita tu boleh sambung ke cordless, masuk bilik kan, boleh telefon ada antena semua tu. Jadi kat situ kita ada satu, menggunakan satu ni lah, power supply. Jadi kalau kita tidak ada filter ni, kapasitor ni, dia akan bising. Dia akan bising, kebisingan berlaku dalam komunikasi. Sebab dia punya power ni tidak bersih. Okay, tak betul-betul dia punya DC. Okay. Jadi kita perlu letak lagi satu kapasitor nilai kecil saja, iaitu 1 mikrofarad sahaja. Okey, 1 mikrofarad. Bila letak 1 mikrofarad ni, keluaran daripada ujung ni, dia akan bersih 12 volt. Okey, bersih 12 volt. Kalau kita gunakan 5 volt, dia akan bersihlah 5 volt. Okey. Jadi hari ni saya nak tunjukkan selepas ni jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak lukis litai ni. Okey, hampir sama litai ni lah. Okey, kita nak lukis menggunakan knife wire, dan kamu kena lukis litai ni dan hantar kepada saya lah. Okey, hantar selepas lukis, dan you kena dapatkan file untuk live wire ni. Dia tak apa, tugasan ni tak apa, lambat sikit. You kena settle dulu yang utama, yang ni sebagai tambahan. You kena settle dulu yang projek akhir tu, yang menggunakan sensor tu. Itu sangat penting, markah dia terlalu tinggi. Okay. Sebab itu lebih subjek ni kita lebih pada projek base. Tidak ada sangat nota-nota, sebab kita sepatutnya berada di makmal. Okay. Jadi kita akan sambung terus. Selepas ini kita akan lihat dia punya, kita panggil apa tu? Kita akan pergi kepada slide yang seterusnya lah. Okay. Jangan pergi ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini.